Okey, so pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So kepada mana-mana pelajar, okey, yang ada buku teks boleh rujuk pada buku teks. Kalau tak ada buku teks pun kamu boleh lihat kembali. Okey, dan juga tengok betul-betul dan fahamkan. Jika ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham, okey, kamu boleh bertanya. Okey, jap 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 jap. Tak nampak buku teks eh? Okey, baik baik baik. Sorry sorry sorry. Mungkin kamu tak nampak buku teks. So cikgu akan cuba untuk tukarkan kepada. Okey, yang ni nampak tak? Yang ni nampak tak? Okey, sekarang nampak eh? Okey, yeah, sekarang nampak. Okey, good 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 good. Okey, so okey, baik, dah nampak. Okey, jom kita lihat. Dah puasa dah habis. Bangunan apa tu? Okey, jom kita lihat. Ini bangunan apa? Inilah bangunan Sultan Ibrahim. Okey, di Johor Bahru. Di mana inilah bangunan pentadbiran bagi kerajaan Johor dan juga bangunan pentadbiran yang pernah menjadi tempat untuk kita kata pegawai-pegawai British bersidang dan sebagainya. Okey, macam Europe style. Memang betul pun macam Europe style. Okey. So inilah dia bangunan dia, menunjukkan ciri-ciri berkaitan dengan penjajahan British di negeri-negeri ini. Okey, baik. Kita lihat sinopsis dulu. Okey, pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor, okey, didukung oleh sultan dan pembesar yang telah bertindak memakmurkan negeri masing-masing. Macam cikgu cakap, apa itu memakmurkan? Memakmurkan itu maksudnya memewahkan, mengkayakan negeri masing-masing. Namun begitu, kemakmuran iaitu kekayaan. Kemakmuran dan kekayaan ini telah meraih perhatian British. Biasalah. Katakan kita tak tahu kan. British. Asal kita kaya je, dia nak take over. Asal kita kaya je, dia nak take over. Itulah British. Okay. Jadi, melalui strategi pakatan dengan Siam, British telah meluaskan kuasanya di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. British juga turut menggunakan strategi tipu muslihat untuk meluaskan kuasanya di Johor. So akhirnya negeri-negeri Melayu ini dikuasai oleh British dan dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itu sinopsis dia berkaitan dengan bab yang keempat ini. Jadi bab ini still masih lagi bab yang menarik untuk kita belajar. Sebab apa? Ada kita kata peristiwa-peristiwa yang kita kata peristiwa-peristiwa yang begitu yang kita katakan begitu dramatik, begitu berdarah. Semuanya ada. Ada perang tak? Ada. Ada perang. Kau nak juga yang perang-perang ni ya? Okey, baik. So, kita lihat ini. Inilah dia kota Kuala Kedah di Kedah dan juga Istana Maziah di Kuala Terengganu. Jadi ini contoh-contohnya lah. Ya, betul Tarun. Nanti kamu akan belajar. Baik. Kita lihat pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Baik. Secara umumnya, kita tahu semua negeri semua negeri adalah sebenarnya semua negeri Melayu menggunakan sistem kesultanan. Kamu take note benda tu. Memang semua negeri memang menggunakan sistem kesultanan. Tak kira lah sama ada di negeri Melayu bersekutu atau negeri Melayu tidak bersekutu. Dan sultan sebagai puncak kuasa, maknanya kuasa yang tertinggi, dan kedaulatan, maknanya kita kata kewibawaan pemerintahan itu turut diperkuatkan dengan dukungan ataupun bantuan para pembesar. Negeri Sembilan bukan lain ke? Ya, betul, Negeri Sembilan bukan lain, tetapi taraf yang tuan besar di Negeri Sembilan itu, taraf dia sama level dengan sultan. Kena ingat tu. Yang tuan besar tu,
dia punya taraf dia sama level dengan sultan cuma title saja yang berbeza. Title yang berbeza. Baik. So sebelum kedatangan kuasa British, pemerintahan kesultanan lah merupakan asas terpenting dalam sistem kerajaan. So kita lihat di sini. Inilah dia. Kita memulakan dengan Perlis. Okey. Pemerintahan Kesultanan Melayu telah membentuk sistem pentadbiran. Yes, betul. Pembesar is strong as sultan, betul. Cuma pembesar still bertindak mengikut titah sultan. So dia tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Dia still bertindak di bawah pemerintahan sultan. So kena ingat tu ya. Baik. So Pemerintahan Kesultanan Melayu membentuk sistem pentadbiran yang tersusun dan diwarisi sejak turun-temurun. Jadi kebijaksanaan pemerintah tempatan membolehkan perkembangan ekonomi, sosial dan politik berlaku di setiap negeri. Sebagai contoh, Perlis. Perlis sebenarnya adalah dulu Perlis ni adalah wilayah. Ya, betul. Wilayah yang terpisah dengan Kedah pada tahun 1842. Means that Perlis dulu adalah a part of Kedah. Perlis dulu sebenarnya dalam Kedah. Perlis dalam Kedah. Tetapi dia telah terpisah pada tahun 1842. Jadi, kalau kamu masih ingat lagi masa form 2 dulu, iaitu sebab apa? Sebab adanya perebutan kuasa oleh Siam, dan juga peperangan dengan Kedah. So itu menyebabkan Perlis terpisah. Pulau Pinang lagi tambah dengan Perlis. Baik. Sebab sebenarnya campur tangan Siam. Kita tengok di sini Maharaja Siam telah mengiktiraf Syed Hussein Jamalul Lail. Syed Hussein Jamalul Lail di Bangkok. Maharaja Siam telah mengiktiraf Syed Hussein Jamalul Lail sebagai Raja Perlis yang pertama pada tahun 1843. Dan baginda diberi gelaran Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Jangan baca 2 kali, confirm salah. Sekali lagi, cikgu cuba cikgu sekali lagi. Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Cuba kau orang baca. Kan? Cuba nama lah. Cuba. Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. So, kalau kamu tanya ini apa cikgu? Itu adalah gelaran. Tak boleh cikgu. Itu adalah gelaran. Gelaran ni maknanya gelaran yang diberikan oleh Maharaja Siam kepada Syed Hussein Jamalul Lail. It's just gelaran. Gelaran ya. Dan pada tahun yang sama, pengisytiharan itu turut diadakan di Istana Arau sebagai pemberitahuan kepada rakyat seluruh negeri Perlis. So, itu sebenarnya berpeli mulut saya. Apa-apa pun keluar exam ke. Baik. Dia akan keluar, tetapi dia akan keluar dalam bentuk soalan objektif. So, dia akan keluar dalam bentuk soalan objektif. Baik. Pentadbiran. Raja Syed Hussein Jamalul Lail ni membentuk pasukan pentadbiran yang berwibawa terdiri pada kalangan pembesar-pembesar tempatan. So, Tuan Syed Abdullah Ibni Syed Harun Jamalul Lail dilantik sebagai Raja Muda Perlis, Datuk Arau sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Datuk Belat Paduka Seri Perdana Menteri. Berwibawa tu maknanya adalah kita kata berkarisma ataupun kita kata ada tokoh untuk menjadi pemimpin. Itu dipanggil berwibawa. Jadi, negeri Perlis telah dibahagikan kepada 22 buah mukim. Kalau ada yang bertanya, cikgu, apa itu mukim? Mukim tu begini. Baik. Mukim ni
Air kosong je. Sekejap lagi lah jadi. Oh, ada kopi. Kopi Okey. ais. Teh ais. Kopi ais. Kopi ais. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ada? Tu. Beli tadi food panda. Maksud ayah suruh bagi nasi minyak. Oh, ya ke? Allahu Akbar. Okay. Baik. So kita lihat di sini, okey, negeri Perlis dibagikan kepada 22 buah mukim. Baik, ada yang bertanya, cikgu, apa itu mukim? Dia begini. Okey, dalam satu kita tahu, okey, ada kampung. Satu tempat dipanggil kampung. Kalau dia banyak-banyak kampung, itu dipanggil mukim. Kalau ada mukim 1, mukim 2, mukim 3, itu dipanggil daerah. Kalau ada satu daerah, ada 2 daerah, ada 3 daerah, itu dipanggil, gabungkan semua jadi satu negeri. Boleh faham? Itu. Kamu kena faham Okey, apa itu mukim? Okey, kampung, mukim, daerah, okey, dan juga negeri. So, okey, Kesultanan Melayu Perlis ini okey terbagi kepada 22 buah mukim. Kampung Baru dia terletak bawah mukim apa? Kampung Baru kalau tak salah cikgu di bawah mukim. Dia tak ada mukim. Sebab dia betul-betul terletak di bawah wilayah persekutuan. Okay, dalam wilayah persekutuan yang berbeza. Baik. Ya, kemudian hubungan luar. Hubungan dengan Siam, okey, terus berjalan dengan baik. Okey, hubungan dengan Siam terus berjalan dengan baik, dan hubungan ini menjadi strategi Perlis untuk tidak diganggu oleh kuasa lain. Dan dari segi perundangan, okey, iaitu Kerajaan Perlis menggunakan Undang-Undang Kesultanan Kedah. Okey, sebagai rujukan sebagai rujukan, bukannya sebagai gunakan Undang-Undang Kedah. Tak. Dia sebagai reference. Dia sebagai reference, dan pelaksanaannya menitik beratkan kebajikan terhadap rakyat. So, itu tentang Perlis. Sebelum itu, kita nak tanya, berapa ramai kat sini pernah sampai Perlis? Nak tanya dulu, berapa ramai kat sini pernah sampai Perlis? Sila raise hand. Nak tengok siapa pernah pergi Perlis. Okey, seorang aja. Yang lain tak ada. Oh, Vimalan pernah. Semua hidup saya tak pernah langsung. Okey. So, hari ini kita berpeluang untuk pergi tengok Perlis sekejap. Siapa nak ikut? Siapa nak ikut kita pergi Perlis sekejap? Okey. Kita pergi Perlis nak? Okey, kita pergi Perlis. Jom kita tengok negeri Perlis ni ada apa sebenarnya. Bagaimana kita pergi tengok dulu. Okey, kita pergi tengok dulu. So, kita lihat di sini. Sawah padi banyak-banyak. Okey, jom kita tengok Perlis. Okey, di manakah Perlis? Inilah di negeri Perlis. Dan untuk pengetahuan kamu, Perlis adalah negeri yang terkecil di Malaysia. Ingat negeri Perlis adalah negeri yang paling kecil di Malaysia. Dan negeri Perlis adalah negeri yang paling hujung. Ya, paling hujung sebelum masuk ke negara Thailand. Sebelum masuk ke Thailand. Dan untuk pengetahuan kamu, dulu Perlis ni dengan Satun ni sebenarnya adalah satu kawasan. Satun dengan Perlis ni dulu satu kawasan. Okey, dulu sekali, tetapi telah diasingkan. Satun menjadi kawasan Thailand, manakala Perlis telah menjadi sebahagian daripada tanah Melayu. So, itu perbezaan dia. Dan kalau kita lihat di atas, okey, so Perlis ni, kalau kamu lihat, almost 90% adalah kawasan sawah padi. Nampak tak? Kawasan sawah padi di bahagian bawah dia. Okey, yang kalau kamu tengok yang jalur-jalur tu, kawasan sawah padi lah tu. Tu kawasan sawah padi.
okey, itu kawasan sawah padi dan bandar utama dia adalah Kuala Perlis. Memang. Okey, dan juga rice field, betul. Dan okey, dia ada bandar. Bandar utamanya di mana cikgu? Iaitu di Kangar. Tetapi ramai orang kenal okey, Perlis ini ni di Kangar lah ni. Ini bandar dia. Bandar ibu negeri dia. Okey. Titik terpanas. Mana titik terpanas? Okey. Okey, kalau kita lihat titik terpanas. Ini titik terpanas ya, betul. Betul Ryan Adam. Okey, kita tengok titik terpanas. Ada yang kata titik terpanas Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya negeri Perlis adalah antara negeri yang memang panas. Memang panas. Okey, maknanya kawasan itu telah mencatatkan kawasan yang panas daripada seluruh kawasan di Malaysia. Memang panas. Okey, jadi memang tak tahan lah. Kalau siapa-siapa yang pergi sini memang tak tahan. Baik, di kawasan bawah itu banyak kawasan sawah padi. Bukan. Sebab dia sebenarnya kenapa panas? Sebab dia telah masuk berhampiran dengan iklim monsun tropika. Itu dah masuk geografi. Okey, kalau kamu nak tahu, kalau di bawah tu semuanya ni, di bawah Malaysia ni semua adalah iklim khatulistiwa. Tetapi sampai ke Perlis dan ke Thailand, dia dah masuk iklim monsun tropika, which is dia ada musim kemarau. Dia ada musim kemarau. Dia ada musim kemarau. Ni dinosaur park di Thailand. Dinosaur park di Thailand dinosaur. Okey, so di bahagian bawah itu boleh visit insya-Allah. Di bawah itu adalah kawasan sawah padi, tetapi di kawasan ini ada apa cikgu? Di kawasan ini kalau kita lihat ada Felda. Ya, betul Ahmad Danish. Betul. Dan kita ada empangan kat sini, dan kalau kita lihat ada banyak kawasan-kawasan ini, ada ladang burung unta. Sekejap, siapa pula call? Ya, halo. Okey, baik. Visitor sudah sampai, bos. Ada ladang burung unta dan juga kita ada banyak taman-taman negeri. So ini adalah kita kata sebagai, bukan, Perlis sebenarnya dah hampir kepada menerima iklim daripada Thailand, iaitu iklim monsun tropika. Telah sampai iklim monsun tropika. Dan kalau kita lihat kalau Perlis sebenarnya terkenal dengan ladang tebu. Ada tak ladang tebu lagi? Pokok sena, ladang tebu Pak Leh. Ada tak ladang tebu? Oh, tak ada. Itu ladang tebu Ragnar. Awak padang besar bagi macam tu. Padang besar bagi macam tu. Korang tengok ini adalah kawasan padang besar, di mana sempadan ini telah dibahagikan kepada dua. Nampak tak? Dia seolah-olah satu kawasan bandar yang besar, tetapi kalau kamu lihat sebelah bawah ini adalah Malaysia, dan di seberang sana itu adalah Thailand. Dan dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh just garisan-garisan sempadan ini. Garisan sempadan. So sebelah atas itu adalah Thailand, sebelah bawah itu adalah Perlis dan juga Malaysia lah sebenarnya. Betul. Kena ada pasport ke? Kena lah. Memanglah kena ada pasport. Mana boleh pergi sana tak ada pasport? Kena ada pasport. Kalau kat bandar tu, kalau nak masuk ke Thailand memang kena ada pasport. So hari-hari boleh pergi visit. Boleh. Memang boleh. Kita cuba untuk turun di sini dan kita lihat apa yang ada di kawasan ini. So kalau kita lihat di sini apa yang ada di kawasan ini, inilah dia kawasan kawasan lapang Vietnam. Ini bukan Vietnam, ini di Malaysia ni, nampak? Ini di Perlis ni, nampak?
Cantik pemandangan dia. Okey. Cantik pemandangan dia. Walaupun di kiri kanan tak ada pokok, tapi inilah dia pemandangan Scotland. Scotland jadahnya Scotland. Okey. Kawasan kampung kan. Ni kawasan kampung. Okey. So ini di mana cikgu? Ini adalah di Perlis. Okey. So dan di sini ada juga kalau kita lihat. Okey, ada sekitar tasik di sini. Anda boleh lihat ada sedikit tasik yang cantik. Okey. So inilah dia kawasan-kawasan yang ada di Perlis. Okey. Baik. So itulah yang berlaku. So ada yang tanya, cikgu, Afrika ada banyak mineral dan kaya dengan hasil bumi, tapi kenapa Afrika sangat miskin berbanding benua lain? Kerana Afrika telah pun banyak berlaku rasuah, banyak berlaku penindasan dan juga peperangan. Iaitu perang saudara banyak berada di sana. So inilah dia Perlis. Okey, yang kita lihat, okey, sebuah negeri yang kecil namun juga termasuk dalam sejarah. Okey, baik. So kita dah masuk Perlis dah. So kita nak teruskan pula apa yang ada di pula kat sini. Okey, kita nak tengok apa yang ada di seterusnya, iaitu tentang kerajaan seterusnya. Baik. Okey, so kalau kita lihat kerajaan seterusnya iaitu Kesultanan Kedah. Ini cerita sebelum kedatangan British. So untuk Kedah sebenarnya kita tahu telah bermula sejak abad ke-7 Masihi dan merupakan antara kerajaan terawal di negara ini. Baik, dan pada abad ke-7 itu kita tahu dia dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai Kedah Tua. Betul tak? Kedah dikenali sebagai Kedah Tua, betul? Abad ke-7. Form 1 dan Form 2. Okey, imbas Form 1 dan Form 2. Dan kesultanan ini kekal hingga ke hari ini. Betul. Dan pertapakan Islam di Kedah sejak abad ke-12 telah memulakan sistem pemerintahan Islam dengan pusat pemerintahan di kota Bukit Meriam. Dan pemerintah pertama yang bergelar Sultan ialah Sultan Muzaffar Shah. Sebenarnya, kalau kita lihat di sini, kerajaan terawal ini memang kerajaan yang dah ada sejak abad ke-7. Tetapi pada waktu itu kita tahu Kedah sebenarnya telah menjadi telah menjadi pradatuan kepada Sriwijaya. Dan pada waktu itu Kedah belum ada sultan. Tetapi apabila tamat je Sriwijaya di Kedah Tua, dan kemudian Kedah tidak ada lagi sultan, dan selepas itu masa Form 2 kamu belajar tentang Maharaja Derbar Raja yang telah membuka penempatan Kedah di Sungai Muda dan juga Sungai Bujang. So di Lembah Bujang itu telah memulakan Kesultanan Kedah oleh siapa? Maharaja Derbar Raja yang kamu belajar semasa Form 2. Itulah dia. Ya, betul, Sriwijaya itu Sumatera. Betul. So Kedah Tua dah tamat. Dan pada abad ke-12 bermulanya Kedah, dan itulah sampai sekarang. Dan kalau kamu tak rasa, kenapa kerajaan Kedah ini dia paling lama? Sebab dia abad ke-12. Kesultanan Melayu Melaka abad ke-14. Kena faham tu. Kesultanan Melayu Melaka abad ke-14. Kedah abad ke-12. So Kedah dulu. Dan kerajaan untuk Kedah Tua sebenarnya kita tahu, kita dah belajar bahawa dia tidak ada cerita tentang pembesar dia, sultan dia siapa, raja dia siapa. Tak ada. Sebab Kedah Tua pada waktu itu hanya diketuai oleh ketua. Dan ketua itu adalah pradatuan, iaitu datu bukan keturunan raja. Dan datu itu datang daripada mana? Sriwijaya. Ingat lagi kan? Itulah dia sebenarnya. Jadi
Bila dah tak ada sultan, okey, bila Sriwijaya tak ada, maka Kedah Tua pun tak ada. Sebab Kedah Tua di bawah pengaruh Sriwijaya. Bila Sriwijaya tamat, maka kerajaan Kedah Tua yang memang tak ada raja, tak ada sultan pun tamat. Dan telah dimulakan semula oleh Maharaja Debaraja pada abad ke-12. So itulah dia. Sultan Muzaffar Shah ni keturunan, bukan, Sultan Muzaffar Shah ni sebenarnya keturunan Maharaja Debaraja. Maharaja Debaraja. Yang kamu belajar masa form 2 dulu. So kalau kita lihat, itulah dia latar belakang Kedah. Persian, plus minus lebih kurang orang Persia, betul, orang Parsi. Dari sudut pentadbiran, sistem pemerintahan diketuai oleh sultan dan pembesar serta disokong oleh undang-undang yang kemas dan teratur. Okay. Bagi membolehkan negeri ditadbir dengan berkesan, diwujudkan pembahagian wilayah yang diletakkan di bawah pengawasan pembesar daerah. Dan di setiap daerah tu diwujudkan pula mukim-mukim yang dikendalikan oleh kalangan penghulu. Dan pada abad ke-19 terdapat 128 mukim di Kedah. Kedah ada 128 mukim. Memanglah Kedah besar kan. Kedah memang besar. Baik, so ada yang bertanya, cikgu, why can't the founder be the king? Baik, kamu kena faham kalau katakan seseorang itu founder, dan kalau dia nak jadi king, dia kena diiktiraf oleh king lain. Kamu tak boleh simplistik macam apa tau. Contoh katakanlah kamu ni di Subang Jaya. Suddenly Subang Jaya tak ada sultan. Subang Jaya ni Sultan Selangor tak ada, apa semua tak ada. Suddenly kamu kata apa? Oleh kerana saya jumpa Subang Jaya, maka sayalah Raja Subang Jaya. Orang lain boleh argue. Dia kata apa? Siapa yang lantik engkau? Siapa yang iktiraf you as a king? Kemudian kamu kata, yang iktiraf saya ialah saya lah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau kamu nak diiktiraf, kamu kena jumpa sultan lain. Contoh, kamu dah nak jadi king. Dah jadi king Subang Jaya. So kemudian kamu akan pergi ke negeri lain. Kamu bagi tahu, saya ni nak jadi raja di Subang Jaya. So raja tu akan tanya, apa you punya qualification? Apa you punya warisan, you punya tradition? Apa keturunan you? Dia kena tahu dulu. Kalau you cerita, saya sebenarnya orang biasa je, saya kerja sebagai petani, tapi sebab saya jumpa Subang Jaya, jadi saya nak jadi Raja Subang Jaya. Bapa kamu dulu apa? Bapa saya dulu pun petani. Mak saya pun nelayan. Jadi kamu bukan keturunan raja? Bukan. Tapi saya orang biasa je, tapi saya nak jadi raja sebab saya jumpa Subang Jaya. Adakah raja tu akan approve? Tak. Raja tu tak boleh approve. Dia tak akan bagi. Sebab apa? You are not in royal blood. Kena ada royal blood dulu. Okay. Kan? Jadi, 1% chance. Yes, betul. Unless, kalau yang buka Subang Jaya tu adalah keturunan Sultan Melaka. Memang betul-betul. Kemudian dia kata, saya nak jadi raja di Subang Jaya. Are you royal blood? Yes. Apa buktinya? Ini buktinya. You see, ini ada scroll keturunan saya. You see, ni nama saya, ni bapa saya, ni datuk saya, ni moyang saya, ni. Nampak tak? Atas sekali ni Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Melaka. So sultan tu akan tengok, kamu memang keturunan raja. Jadi better boleh iktiraf kamu jadi raja di Subang Jaya. That is how. Baru layak. Itu cara dia. Dia bukan boleh simply I am the king. Kemudian dia kata apa? Orang akan tanya apa? Kamu boleh jadi dua king je. Sama ada jadi King Kong ataupun King of Cut. Yang K tu kan. King of Cut tu. Itu je lah dua tu. Jadi
Itu cara dia. Ada all the relative. So what will the founder get? The founder get nothing. But the founder akan diberi kuasa sebagai pembesar. Okay, diberi kuasa sebagai pembesar. Atau mungkin juga diberikan kuasa sebagai pentadbir. Itu je lah. Okay. So kena faham kat situ dia punya kita kata sebagai dia punya tangga kuasa kat situ. Okay. Baik. So bagus soalan-soalan itu ya, tentang macam mana nak jadi sultan apa semua kan. Alright. So kita lihat tentang latar belakang dan juga kita telah lihat tentang pentadbiran di Kedah. Ingat kalau di Perlis cuma 22 mukim. Tapi kalau di Kedah ada 128 mukim. Banyak gila. Sebab Kedah memang banyak. Okay. Baik. So kemudian kalau kita lihat hubungan luar. Okay. Hubungan luar di sini. Baik, hubungan luar. Kedah menjalinkan hubungan luar juga dengan Siam as a satu strategi untuk mempertahankan negeri daripada ancaman Burma. Kamu kena faham bahawa Thailand ataupun Siam dengan Burma ni selalu diorang berperang. So diorang berebut kawasan lah apa semua kan. Jadi Kedah selalunya buat hubungan dengan Siam supaya Burma tak serang Kedah. Untuk keselamatan Kedah. Burma mana pula? Burma tu sekarang ni Myanmar. Sekarang ini Myanmar. Okay, nanti kita tengok. Hubungan dua hala ini berlaku dalam pelbagai cara seperti hubungan diplomatik, pentadbiran dan juga kewangan. Ya, dari sudut perundangan, Kanun Undang-Undang Kedah yang pertama ditulis pada tahun 1650 yang memberikan hak kepada raja dan golongan pemerintah. Terdapat 5 bab undang-undang Kedah ini iaitu ada Undang-Undang 1060, ada Tembera Datuk Seri Paduka Tuan. Tembera ni maknanya undang-undang lah. Hukum Kanun Datuk Kota Star, adat bunga emas, kemudian adat kebesaran pada masa tabal dan orang besar, dan satu lagi adat meminang dan undang-undang. Maknanya di sini lain-lain hukum kanun Melaka di Melaka sahaja. Ini hukum kanun Datuk Kota Star iaitu di Kedah. Okey. So kita terus melawat Kedah. So kita akan lawati Kedah dan kita tengok apa pula cerita di Kedah. Baik. Ni untuk Kedah saja. Ya, betul. Baik, kalau kita tengok tadi ni Perlis. Okey, bandingkan dengan Kedah, masya-Allah. Besarnya Kedah. Okey. So Kedah memang besar sebab kalau kita lihat itulah dia Kedah termasuk Langkawi. Okey, termasuk Langkawi. Baik. So ada yang bertanya, okey kita tahu bahawa Kedah dan Perlis selalu buat hubungan dengan Siam iaitu Thailand. Okey, Kedah dengan Perlis selalu buat hubungan dengan Siam iaitu Thailand. Kerana apa? Kerana untuk melindungi negeri ini daripada ancaman Burma. Burma kat mana cikgu? Okey, kalau kita naik atas lagi, okey kita akan lihat. Nampak tak di sini? Sebelah kanan ini Thailand. Okey, kita tengok ini Thailand. Yang merah tu Thailand. Dan sebelah kiri Thailand tu adalah Burma ataupun dipanggil Myanmar. Nampak? Nampak tak? Sempadan dia sampai mana Myanmar tu? Nampak tak? So, di sebelah-sebelah. So, kalau kita lihat sempadan ni, sebelah kiri tu Myanmar, sebelah kanan tu adalah Thailand. So sebab itu mereka sering berperang. Nampak tak? Sering berperang. Okey. Tukam tu Kedah. Ya. Yeah. Okey, jadi nampak tak? Dia ada kawasan Thailand yang besar. Sebelah kiri ni pula adalah kawasan Myanmar. Dan Myanmar akan naik ke atas
Dan seterusnya inilah dia negara Myanmar yang lagi besar. Tengok tanah pun dah tahu kan. Nampak punyalah besar Myanmar kan. So Myanmar memang besar. Dan kalau kita lihat, boleh tak kawasan ni dia boleh bahagi dua. Okey, sebelah kiri tu Myanmar, sebelah kanan tu Thailand. So sebelah kiri tu dulu dipanggil Burma, sebelah kanan itu dipanggil Siam. Dan oleh kerana mereka berdua selalu berperang, mereka berperang berebut kawasan tanah-tanah di bawah sampailah ke berebut Kedah dan juga Perlis. Sebab itu Kedah buat hubungan dengan Thailand supaya tidak diserang oleh Myanmar ataupun Burma. Itu sebenarnya. Dan kenapa serangan itu dan kenapa mereka attack? Of course mereka berebut tanah, mereka berebut kawasan, mereka berebut pengaruh, mereka berebut kekayaan sosioekonomi. Itu antara punca-punca. Okay? Itu antara punca-punca. So kita lihat inilah dia Kedah. Okay? Dan Kedah punya besar. Okay? Sehingga kan Langkawi ini juga termasuk dengan sebahagian daripada Kedah. Okay? Langkawi termasuk juga sebahagian daripada Kedah. Dan dulu Penang juga adalah sebahagian daripada Kedah. Tetapi kita tahu bahawa okay, dulu Penang, dulu Kedah, tapi okay, oleh kerana Francis Light telah pun okay, menggunakan manipulasi dan tipu muslihat, maka beliau telah memperoleh Pulau Pinang. Maka Pulau Pinang terpisah daripada Kedah. Itu kita tahu. Denmark bawah Greenland. Denmark bawah Greenland memanglah. Denmark memang bawah Greenland. Okay. So inilah dia Kedah. Dan kita tahu Kedah juga adalah negeri jelapang padi. Means that almost okay, separuh daripada Kedah ini adalah ianya adalah sebagai kawasan sawah padi. Baik. Ada yang tanya, kenapa Langkawi bukan Perlis punya? Okey. Baik. Sebenarnya dulu Kedah, Perlis, okey, dan juga Pulau Pinang, ketiga-tiga ini dulu dipanggil Kedah. Ketiga-tiga ini dulu dipanggil Kedah. Tetapi oleh kerana Perlis ini okey dibuat perjanjian dan Kedah dengan Thailand okey ataupun Siam telah pun berperang berebut kawasan, maka okey Perlis itu telah dimiliki ataupun telah diasingkan daripada Kedah. Tapi Perlis itu hanya Perlis saja. Dia tak termasuk Langkawi. So Langkawi still okey masuk dalam Kedah, still kekal di Kedah. Faham? So Siam ambil Perlis saja, Siam tak ambil Perlis dan Langkawi. So itu kena faham. Walaupun kamu nampak Langkawi tu lebih dekat dengan Perlis, kan? Semua orang akan cakap, cikgu, Langkawi tu dekat dengan Perlis, tapi kenapa Kedah punya? Sebab daripada dulu memang Kedah punya. Dan Perlis dulu pun Kedah juga. Tapi oleh kerana perjanjian dengan Siam, maka Perlis telah menjadi milik Siam, dan akhirnya selepas itu Perlis dimerdekakan. Tak ada niat kena ambil Langkawi. Well, Langkawi pada awalnya tidak kita kata sebagai tidak bermanfaat sangat. Dan since kalau tak salah cikgu tahun 1800 berapa sejak sumpahan Mahsuri tu, Langkawi ni tak ada apa-apa. Actually Langkawi tak ada apa-apa. For 7 generation Langkawi has been cursed. Okay, telah disumpah menjadi padang jarak, padang tukukur. Means that ya betul, memang Mahsuri tu memang betul-betul hidup. Ya, Mahsuri tu betul-betul hidup sebenarnya. Memang cerita tu cerita betul, Mahsuri tu dan sumpahan Mahsuri tu memang betul-betul berlaku. For 7 generation, okay, Langkawi tidak membawa keuntungan apa-apa. Kalau tanam bercucuk tanam pun, okey, bercucuk tanam itu tak jadi. Kalau menternak pun binatang akan mati. Okey, menangkap ikan pun tak jadi. Okey. So betul. Macam darah putih kena tikar banyak-banyak tak mati.
Habis macam mana darah putih kena tikar banyak-banyak tak mati? Mati. Okay, memang mati. Habis kalau siang datang take over pun dia tak boleh buat apa-apa dengan kawasan itu. So buat apa dia nak ambil? So itulah cerita tentang Langkawi. But then back to 1990s when lahirnya the 8th generation, lahirnya keturunan yang ke-8 Masuri, dan barulah curse itu telah terbatal. Curse yang Masuri buat itu telah terbatal. So barulah Langkawi ini boleh dimajukan oleh kerajaan. Ya, betul. Memang betul. Okay. So itulah sebenarnya kenapa first time dengar Masuri, sumpahan Masuri tu di Langkawi. Di Langkawi. So itulah sedikit kisah tentang Kedah sebenarnya dan tentang Langkawi. Dan kalau kita lihat cikgu, tapi yang darah putih tu benar ke dalam sains? Well, dia sebenarnya begini. Kadang-kadang dalam sejarah ada benda yang anda tak boleh explain dalam sains, even sampai sekarang pun. Contohnya, sampai sekarang orang tak boleh explain kenapa kapal-kapal boleh hilang di segitiga Bermuda ataupun di Bermuda Triangle. Still tak boleh explain dalam sains. It's about mungkin ada kuasa kita kata kuasa gaib ke yang menjadikan ini begitu. So curse, so ianya mungkin berlaku. Dan kalau keluar darah putih tu, mungkin ada sesuatu yang berlaku, yang which is itu nampak darah putih. So daripada segi sains, kadang-kadang dia tak boleh explain benda ni. Sains pun tak boleh explain tentang bagaimana kapal-kapal boleh hilang di Bermuda Triangle. Bagaimana kalau kita katakan seperti sumpahan. Kamu pernah dengar cerita Tanggang kan? Tanggang telah disumpah oleh ibu dia menjadi batu. Betul tak? Kerana Tanggang tak nak mengaku ibu dia tu sebagai ibu. So ibu dia curse Tanggang itu menjadi batu. But the thing is, kalau kita fikir, adakah ibu dia ada kuasa superpower? Ada kuasa supernatural? Cerita tu memang betul. Dan batu tu yang berupa kapal dan juga berupa orang yang kena sumpah tu still ada. Cerita tu memang ada. Cerita tu memang ada. Di Indonesia memang ada. But then orang akan tanya, ada orang akan tanya, adakah benar-benar ibu dia ada kuasa? Tak. Tak. Adakah zaman dongeng semuanya benar? Tak. Ada yang dongeng-dongeng itu ditokok tambah, exaggerated lah. Ada juga. So kena fahamlah kat situ lah. Itu perbezaan dia. Baik. So ada siapa daripada Kedah? Kedah, kalau kita nak cerita, Kedah memang penuh dengan sawah padi. Tak payah ceritalah, sawah padi dia kan memang sebesar-besar sawah padi. So kalau katakan ada sesiapa nak pergi tengok sawah padi, mungkin cikgu boleh bawa kamu untuk pergi ke kawasan sawah padi yang luas. Di mana cikgu? Mungkin kita boleh tengok itu kawasan sawah padi. Nampak tak tu? Kiri dan kanan sawah padi. Nampak? Nampak? Tu padi dah kuning dah tu. Padi dah hampir masak nampak tak? Itulah dia padi. Nampak pokok-pokok dia tu? Dah tahu pasal padi. So semak saya masak tu. Itulah dia. Inilah dia kawasan sawah padi. So kalau kita lihat, memang inilah dia bentuk. Kalau yang tak pernah tengok sawah padi, inilah dia sawah padi ya. Kalau kita nak zoom lagi, boleh tengok lagi. Tu. So dia ada berjuta-juta yang macam tu. So di situlah ada banyaknya beras. Di situlah banyak juta-juta tu ada banyak beras. Itu banyak beras. So
Ini kawasan padi yang banyak terdapat di negeri Kedah. Okey. Oh, okey. So itu berkaitan dengan negeri Kedah, iaitu kawasan sawah padi. So ada yang bertanya, kenapa Masuri diberi hukuman oleh ketua kampungnya? Okey, baik, Masuri dikatakan telah pun melakukan hubungan luar. Hubungan luar dengan lelaki lain. Ya, dituduh curang. Ya, betul. Sebab tu dia dijatuhi hukuman. Jadi itulah yang berlaku. So ini Kedah. Dan ibu negerinya adalah Alor. Ada water park ya. Ya, ada water park. Betul. Dan Kedah, untuk pengetahuan kamu, Kedah pada awalnya dibuka di mana? Iaitu dibuka di kawasan Sungai Merbuk dan Sungai Muda. So inilah dia Sungai Merbuk. Inilah dia Sungai Merbuk, yang mana kalau kamu lihat di kawasan Tanjung Dawai dan Pantai Merdeka ini, inilah dia dulu mula-mula yang permulaan bagi kawasan Kedah tu. Inilah dia. Kat sini ada kawasan Kedah tu. Ni kawasan Kedah tu, kawasan dia punya pelabuhan, dia punya pusat, kita kata pusat pentadbiran, semua di sini. Kawasan Kedah tu. Kedah tu. So macam mana cikgu tahu? Sebab di sini ada Gunung Jerai. Yang mana Gunung Jerai ini telah menjadi panduan. Panduan ataupun landmark kepada para pedagang yang naik kapal untuk tengok, dah sampai Gunung Jerai. So means kita dah sampai Kedah tu. Betul, memang ada. Memang ada tempat dipanggil Yan. Having the curse. Tak, itu di Langkawi sahaja. So Langkawi apabila habis telah disumpah, semua orang tidak lagi tinggal di Kedah. Mereka keluar. Tinggal di Kedah. Mereka tinggalkan Langkawi itu kosong. So Langkawi itu jadi kosong. Tak ada orang yang tinggal dah. Ya, betul. So ada tempat panggil gurun. Betul. Ini gurun Kedah, bukan gurun Sahara, bukan gurun apa ya. Ini gurun di Kedah. So ada gurun di Kedah, ada Sungai Petani. Kota Kuala Muda. So inilah dia kita kata sebagai betul ke gurun? Memang gurun. Tapi gurun tu nama tempat, bukannya gurun. Memang gurun. Apa ni gurun? Ini gurun nama tempat, bukan gurun yang padang pasir. Tak ada padang pasir pun sini. Mana ada padang pasir? Ya, Guar Cempedak, Sungai Rotan, Kampung 2, Batu 2. So tak pernah tengok padang pasir. Ni sila baca. Ni sila baca ni. Benda tu. Kampung Tok Kau. Kampung Tok Kau. Ya, Titi Teras. Macam-macam nama tempat. So kalau kita lihat Luar Cempedak, ini semua kawasan sawah padi lah. Sakit hati dengan Kampung Tok Kau. Baik. So ini Sungai Padang Terap. Rumah anak yatim, Sungai Durian, Bukit Jambul, Pusat Memandu Pendang. So Bukit Genting. So Kubang Pasu. So ini memang kawasan Kedah lah. Ya, arwah Tok Wan Bakar. Betul. So ini kawasan Kedah, di mana Kedah terkenal dengan kawasan-kawasan yang itu banyak sejarah, especially di Langkawi. Di Langkawi memang kita tahu memang kawasan bersejarah. Terutama sekali kawasan seperti Padang Mat Sirat ni. Padang Mat Sirat ni dikatakan tempat di mana adanya beras terbakar. Tempat tu nama kuah memang. Memang tempat tu nama kuah, ada nama kuah.
Okey. Okey. Oh, sekolah lama okey, sekolah lama. So Padang Maksirat kat sini. Okey. Okey, so Atma Alam Batik. Kawasan Beras Terpakar dah tak ada dah sini. Nama tempat pun dah macam semua. Ada delete message dia. Tu ke sekolah kau? Okey. Okey, so ini kawasan Langkawi. Okey, ada nama tempat Kuah. Kuah tu memang pekan dia, pekan paling besar dia, Kuah. Okey. So itu bandar Kuah, bandar untuk di kawasan Langkawi. Ya. Tak ada. Okey. Tanya je. Okey, Kubang Badak pun ada. Langkawi Sky Bridge pun ada. Langkawi terkenal dengan Sky Bridge Langkawi terkenal dengan Sky Bridge dia. Siapa yang pernah pergi tu dia tahulah Sky Bridge dia. Ya, Pulau Dayang Bunting pun ada. Betul. Okey. Jangan ngantuk je. Saya cakap je. Tak adalah. Mana ada. Cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Okey. Ni Sky Bridge. Cikgu bawa korang pergi Sky Bridge. Ni Sky Bridge siapa yang pernah pergi tengok ni? Ni Sky Bridge. Macam. Okey. So ini Sky Bridge di mana ni? Di Langkawi. Okey. Dan daripada ini di atas gunung Gunung Mat Cincang ni. So kalau kamu lihat, kamu boleh nampak laut kat sana tu. Tu Selat Melaka tu. Boleh nampak So nampak dan dia dibina di atas hutan, kawasan hutan. Okey. Ini jambatan gantung dia. Teringin sangat nak pergi tapi jauh lah. Tak apa. Satu hari nanti kamu boleh pergi juga. Okey. Satu hari nanti kamu boleh pergi juga ke kawasan. Tak perasan pun okey. So ada jambatan ni, memang ada. Okey, memang ada jambatan ni sebenarnya. So itu di mana ni? Ini adalah di kawasan Langkawi Sky Bridge. Langkawi Sky Bridge yang ada di kawasan Kedah. Twice okey. So kepada sesiapa yang kata berkesempatan untuk pergi ke Langkawi, ini adalah tempat-tempat yang tempat-tempat yang menarik lah untuk kamu singgah di kawasan Langkawi. Dan ini ada Pulau Dayang Bunting. Seperti mana Roy kata, memang ada Pulau Dayang Bunting. So inilah Pulau Dayang Bunting. Okey. So ada Lake of Pregnant Maiden. Lake of Pregnant Maiden, iaitu Tasik Dayang Bunting. Kat sinilah. Okey, ada Tasik Dayang Bunting. Kecil je pun. Tak ada. Kalau nak pergi sana ni memang ni naik bot. Okey. Naik bot lah ke sini. So inilah dia, Lake of Pregnant Maiden, Tasik Dayang Bunting. Okay. So saya naik ferry. Okey, ada juga yang naik ferry So kalau kita lihat, okey, so kita lihat di sini. Inilah dia. Asal muka orang ni, mata dia sengit sebelah. Okey. Naik sengit sebelah lah. Okey. Got one pack. Seksi inilah dia Tasik Dayang Bunting. Nampak tak? Okey. Tasik Dayang Bunting ya, betul Jin, betul. Itulah sebab dia. Ini Tasik Dayang Bunting dan kalau kamu lihat, memang bentuk dia, kalau kamu tengok bukit-bukit dia, memang macam perempuan yang baring, yang mengandung. Kamu tengok depan ni, sebelah ini kepala. Okey, kemudian di sini akan naik ke perut dia. Nampak tak? Perut dia turun. So dia seolah-olah seorang perempuan yang baring, tapi dalam keadaan perut dia hamil, pregnant. So itu dipanggil bunting. Sebab itu dipanggil
Tasik, ini Tasik Dayang Bunting. Itu sebenarnya. Okey, asal usul nama tu. Boleh faham? Nampak ramai orang mandi-mandi di sini. Ramai kan. Jadi no covid moment lah. Ya betul. Okey. Ni kalau ada sesiapa yang tak pandai berenang, boleh naik bot itik ni ya. Bot itik boleh naik. Siapa yang boleh naik ni? Jane Rina yang tak reti berenang, okey, tak tahu swimming, boleh naik bot itik ni ya. Okey, Adila Arisha ke? Okey, boleh naik bot itik. Okey. I don't know how to say. I know lah Jane. Okay, I know lah. Okay. So nampak Evan nampak Evan kat situ. Evan swim well. Okay. So dia ada kawasan-kawasan untuk bermandi-manda. Schools. Oh, okay. School swimmer I see. Okay. Baik. So kalau kita lihat